Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kita sambung lagi lecture kita pada malam ini. Um, Kalau kita lihat balik jawapan daripada Faris. Kalau lihat dekat sini, saya ada bagi uh, apa nama ni, different particle size kat sini. 1 micron, 0.03 micron, 0.01 micron lah, untuk memberi additional information kepada soalan yang saya berikan, macam mana untuk propose method untuk hasilkan ceramic hollow fiber membrane gunakan 3 different particle size. Lalu kalau lihat kat sini, yang jawapan daripada kawan awak iaitu prepare 3 different ceramic suspension. Okay, 3 different ceramic suspensions. So let's say kalau ada consist of 35% ke, 40% ke, 45%. And then betul, ini langkah ini nanti saya akan komen. Yang ni betul, yang B betul mix with polymer binder, mix with polymer binder, organic solvent and dispersants. Kita rujuk balik. Kalau you susun balik dia punya method, itu dah kira betul lah. Macam dia punya sequence of letakkan this chemical. And then ball milling. Ball milling. And then organic solvents, and then wait for 2 days and casting using extruder, and then lastly is centering at ni. So basically 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is correct lah. Okay. Now persoalan ni adalah, sebelum kita jawab kepada soalan yang ini, sebelum kita jawab soalan ni, kita ada satu lagi persoalan, kenapa kita gunakan 3? So kita patah balik dekat sini. Soalan kedua di sini, soalan yang muncul dekat sini adalah, why 3 different particle size? Kita ambil balik, iaitu katalah ada composition dia adalah tadi 1 micron, 0.03 micron, and then 0.01 micron. Pemilihan particle size ini bukanlah sebarangan yang awak boleh pilih. Dia adalah bergantung kepada teori. Actually, kalau kita nak hasilkan ceramic hollow fiber membrane, kalau kita tak careful berkenaan dengan selection ini, dia akan menghasilkan ceramic membrane yang rapuh. Kalau awak lihat dekat sini, kalau 1 micron, let's say this is 1 micron. Let's say dia punya particle size. Apabila ini awak lukiskan kat sini, let's say this is 1 micron punya dia punya diameter. So kalau awak lihat kat sini, kalau dia akan dia akan ada kalau kita buat macam ni, kita buat di sini ni, let's say this is 1 micron, this is approximately 1 micron. So awak lihat kat sini, kalau saya warnakan di sini menggunakan pink, awak lihat tak kat sini area ni? Actually area ni adalah boleh menyebabkan defects. Kalau let's say you berlaku centering bermaksud nanti apabila kita bakar dia akan fuse. Maksudnya hijau, let's say ni grain boundary kat sini, grain boundaries, di particle ni dia akan fuse. So dia akan hilangkan dekat area let's say ini this area, this one lah ni, area ni. Tetapi kalau katalah dia ada satu kalau ada gap dekat sini, area ni, kita nak katakan pink. Kalau ada gap dekat sini, kalau awak tak isikan dengan yang particles yang lebih kecil dekat sini, so dia akan kalau awak tak isikan, dia akan ada bentuk lubang lah kalau masa you center.
Center tu kita nak padatkan dia. Kalau ada lubang nanti dia rapuh. Kalau awak lihat kat sini, okey. Okey, saya lukiskan sekali lagi. Ini. Okey. Okey. Kalau awak buat satu lagi ini. Okey, katalah ini adalah 0.03. So awak perlukan another ni kan. Let's say ni adalah 0.01. Ni adalah the reason kenapa kita pilih 3 jenis particle size untuk kita hasilkan ceramic hollow fiber membrane ataupun ceramic membrane. Sebab kita nak, kalau boleh kita nak masa centering tu kita nak boleh kalau dia close kat sini, centering is adalah kita nak padatkan dia, so that lubang-lubang ni kita boleh diminish, kita boleh hilangkan. Okay, this is the reason kenapa 3 different particle size kenapa kita pilih 3. Okay, so actually saya yang nak komen is adalah yang ni method yang kata Faris beri adalah betul yang ni. Tapi macam mana awak nak hasilkan step yang dekat bahagian yang ni. Okey, ia bermula dengan adalah kita buat juga ceramic suspension dekat sini. Kita buat ceramic suspension. Okey, tapi siapa yang nak masuk dulu? Kebiasaannya kita akan masukkan yang besar dulu. Okey, kita masukkan yang besar dulu, and then katalah kebiasaannya yang besar ni akan dia ratio dia adalah 7:3:1. Kalau awak perlukan 50 katalah 100 gram 7:3:1 7 should be 7:2:1. So katalah 100 gram, katalah let's say awak nak hasilkan, awak nak guna 100 gram ceramic particles. Ini adalah 70 gram, ini adalah 20 gram, ini adalah 10 gram. Okay, ini adalah sebab kita bergantung pada berat. Okay, so kebiasaannya yang ni kan, okay, dia lebih besar, partikel lebih besar dan lebih berat. That's why kita buat ratio 70, 20 dan 10. Okay, ini kalau tak ada kaitan dengan isi padu, kita bercakap benda ni, kita buat macam correlation lah. Berat tu bersamaan dengan dia punya size. Lebih kurang macam itulah. Okay. Okay. Jadi dalam jawapan tadi tu, you boleh tambahkan step, iaitu step tu adalah tambahkan dulu 1 micron. Lepas tu selepas 1 jam you tambahkan yang kata 0.03 micron. Lastly is tambahkan yang 0.01 yang paling kecil. Okay, dalam awak punya step. Selepas tu baru you go kepada 48 jam milling proses tersebut. Okay, untuk makluman, kebiasaannya yang katalah yang ni, this one is 0.1 ni dia adalah sangat fluffy. Lagi kecil awak punya particle size, lagi dia boleh macam terbang. Jadi kita masukkan yang besar dulu lah. So yang ni kita akan semakin kecil, semakin sikit kita akan masukkan last. Okay, so ada safety precaution lah. You kena, kalau untuk nak ini tak ada masalah sangat. You boleh pakai mask yang biasa. Ini you kena pakai mask yang khas lah. Sebab kalau boleh kita tak nak masuk dalam you punya lung. Okay, so kat sini kalau kita rujuk balik kepada nota yang ni, so prepare ini adalah pada saya this one adalah silap lah yang ni. Okay, yang ni adalah silap lah. Jadi different particle, bukan ceramic particle with 3 ceramic suspensions. Bukan ceramic suspension yang berbeza, tapi digabungkan. Okay, justification ni adalah kerana kita nak dapatkan ceramic hollow fiber yang very tough. Okay, so kalau kat sini awak lihat dia punya markah pun banyak jugalah kat sini kan.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau ni mungkin adalah tambah lagi 2 point dekat sini. So lebih kurang dalam should be 16 markah lah. Okay, kalau you can give justification why we got all this thing, this is a bonus mark for you. Okay, now kita teruskan dengan kita punya lecture berkaitan dengan apa nama ni, yes, parameter dan aspect ceramic membrane properties. So kalau lihat viscous fingering phenomena, ini adalah viscous fingering phenomena. Okay, dia rujuk kepada kalau awak proses yang berlaku semasa spinning dekat sini. Okay, proses yang berlaku semasa dekat spinning dekat ini. Okay, so biasanya hollow fiber, kalau awak lihat kat sini, ini hollow fiber this one. Okay, kalau kita kerat dia, kita belah dia, kita potong dia, and then kita zoom dalam SEM, awak lihat dia ada bentuk macam ni. Okay, ini adalah disebabkan oleh viscous fingering phenomena lah. Sebab kalau awak lihat kat sini, viscous fingering phenomena, itu air tu masuk ke dalam ceramic suspension yang pekat tu. Okay, sebab dia nak extract yang kata polymer solution. Okay, ini kalau contoh alumina flat sheet. Okay, alumina flat sheet, awak lihat kat sini. Okay, ini ini awak lihat kat sini. Okay, ni adalah macam air tu curve kan. Okay, bentuk dia adalah bergantung kepada awak punya condition semasa spinning tersebut. Okay, so yang ni sebagai contoh kalau kalian ni adalah apa yang kami buat, iaitu alumina hollow fiber membrane. Kalau awak lihat dekat sini, kita tengok kat sini. Okay, 59% alumina. Okay, ini 56, 53. Kalau awak lihat dekat sini, ada kaitan lah. Awak lihat kat sini. Okay, 53%. Maksudnya berbanding dengan 59%. Kalau awak tambahkan bilangan berat alumina di dalam alumina hollow fiber masa you buat tu, you akan pertingkatkan bending strength lah. So semakin banyak alumina yang awak tambah, semakin tinggi dia punya bending, dia punya mechanical properties. Tetapi biasanya kalau dia tak boleh dia ni awak kena follow the percentage tadi yang saya bagi tu. Okay, this one tidak boleh melebihi dari dia. Of course, dia tak boleh ubah population sampai, you tak boleh ubah dia kata ini sampai 90. Tidak, dia tak boleh macam tu. Sebab dia ada satu limit yang boleh menyebabkan you tak boleh spin kalau you tingkatkan ceramic particles tu more than satu value, let's say 70%. You cannot exceed that value lah. Okay, yang ni kalau awak lihat kat sini. Okay, faktor kedua adalah kalau awak lihat kat sini yang A, this one, yang ni adalah A adalah bore fluid dia pada 10. Okay, 10 degree C. Ini lihat, ini adalah yang AL50 ni, bore fluid dia adalah 50 degree C. Okay, awak lihat kat sini correlation dia, bending dia ni akan hasilkan test dia punya mechanical property yang lagi tinggi. Okay, berbanding dengan yang kata yang ini. So boleh tak you bayangkan kenapa begitu ketara perbezaan kedua-dua ceramic particles ni. Okay, okay, saya rasa jawapan dia saya telah beri. Awak boleh rujuk balik kepada nota-nota saya yang lepas. Tapi ini jawapan tu saya telah bagi dalam kelas. Dia tak ada recorded punya versions. Okay, yang ni persoalannya adalah kita lukis kat sini.
Mengapa pada suhu rendah, okey, mechanical strength tinggi compare to high temperature bawah fluid lah. So ini keadaan ni adalah masa kita buat spinning tu, air yang kita supplykan dekat yang ni, kat area ni, this one, sorry tak nampak kan, area yang ni tak nampak juga, ini yang ni, okay, how yang ni lah, this one yang dekat sini, bore fluid ni, ini bore fluid ni, ini bore fluid ni, okay, kita bezakan, macam saya ni, yang ni dibezakan 10, satu 10, satu 50. Tapi tengok dia punya kesan dia adalah sangat ketara. Okay, ini satu soalan lah yang kata saya minta awak fikirkan. Nanti kita boleh discuss masa dalam forum. Okay. Okay. Yang lain-lain tu dia tak ada apa nama ni, this is apparent policy, tak ada kaitan sangat. So tapi inilah biasa kita akan tengok dia punya mechanical strength lah, sebab kita nak dapatkan ceramic particle yang sangat robust. So kalau mudah patah pun tak guna juga, sebab masa awak nak coating nanti nak buat modul, kalau fiber awak tak kuat, sangat susah you nak applykan untuk katalah gas separation ke water permeability ke. So mechanical strength sangat penting lah kalau dalam penghasilan ceramic hollow fiber membrane ni. Okay, ini adalah parameter-parameter yang boleh awak ubah dalam, atau boleh